Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, kamu boleh dengar? Boleh eh? JN, Amalina dengan Rachel boleh dengar? Boleh eh? Okey. Okey, soalan yang tadi ada dua tu ada dua kuis tu, dua link. Okey, sebelum tu sebelum tu bab kita sekarang adalah bab kecurunan garis lurus. Okey, kecurunan garis lurus. Dia pendek je, kalau kamu tengok buku teks dia sangat pendek lah. Dia ada 10.1 saja. Jadi sebenarnya habislah sudah. Okay, jadi kita tengok soalan kuis yang pertama dulu. Kuis yang pertama ni intro lah, maksudnya senang lah. Okay, kita ingat apa rumus dia, apa itu kecurunan, apa rumus dia. Kuis yang pertama. Saya tak tengok lagi kamu punya result ni. Kamu punya result ni kan. Result. Okay, kita tengok result. Berapa orang jawab ni? 6 orang. 3 orang je dapat. 3 orang. Salah ni yang lain. Oh ni. Salah. Tiada. Tak apalah, saya tunjuk dia. Okey, kuis yang pertama tu ada masalah. Kuis yang pertama ada mau ditanya, dibincangkan kan yang kuis yang pertama tu. Kamu boleh masuk ke kuis yang pertama tu? Boleh? Ada apa-apa yang mau ditanya kuis yang pertama? Soalan-soalan yang lebih spesifik lah kamu mau tahu. Kalau tak silap ada 8 soalan je dalam kuis pertama tu yang macam game Pac-Man tu. Pac-Man. Okey, tak perlu bincang nombor kuis yang pertama tu. Tiada. Kan dia berkaitan dengan rumus je lah. Kalau kamu ingat rumus dia boleh jawab lah kecurunan Jadi yang ni saya tak, yang ni perlu bincang. Nampak ke? Susah mau kasih ni. Ni boleh jawab. Berapa jawapan dia? 2. Yang lain?
2 okey, jawapannya adalah 2. Dengar pula muzik di sini. Saya off sekejap muzik dia. Jadi yang penting rumus dia lah Yang penting rumus dia. Kalau ini apa jawapan dia? Kecerunan graf ini adalah sifar di buku teks ada di muka surat berapa? Kalau buka buku teks. Ada kan diceritakan kalau garis dia mendatar begitu maksudnya kecerunan dia sifar. Muka surat berapa? Bagi siapa-siapa yang tak perasan gambar dia tu. Okey, 196 ada. 196 contohnya tu ada. Lepas tu 196 tu dia punya di tepinya tu ada tips tu yang gambar muka warna kuning tu. Kalau kamu tengok situ ada muka warna kuning tu. Tu yang mulut dia tu. Mulut dia tu adalah mendatar Kalau saya boleh tunjuk buku teks sini, lambat pula, tak payahlah tunjuk sini. Kamu buka muka surat 196. Okey, jadi jawapannya di sini adalah sifar. Next. Okey, ni kalau garis dia mencacang ni, lam tali macam tu kah? Apa jawapan dia? Kalau mendengar betul-betul lurus ke atas. Tidak tertakrif. Ni tidak tertakrif. Maksudnya dia kalau tak tertakrif tu, maksudnya dia tak terhingga besarnya dia punya kecerunan dia. Logik lah, kalau bukit tu yang terlalu menegak begini, susah kan orang mau daki. Maknanya betapa cerunnya dia lah. Okey, infinity simbolnya adalah 8 terbalik. Okey, 8 terbalik. Dalam buku teks saya tak pasti ada dah. Dalam muka surat yang sama ada tu dia cakap kecerunan tak tertakrif, simbol dia tadi adalah infinity. Kecerunan tak tertakrif dalam bahasa Inggeris infinity. Infinity. Simbol dia tu 8 terbalik. 8 jatuh Okey, soalan ni. Okey, jawapannya 3. Yang ni kuis pertama yang kuis pertama dulu bagi yang ada baru masuk tu. Okey, jawapannya 3. Nanti kita akan tengoklah detail dia dalam kuis yang kedua. Kuis pertama ni kita panaskan badan dululah Okey, kecerunan garis lurus dapat dikira ini soalan tadi ni yang pertama kan. Jarak mencancang bagi jarak mengufuk. Ini rumus dia. Bisingnya. Sekejap tutup speaker. Okey, habis kuis yang pertama. Okey, kuis ketiga ni saya akan pilihlah beberapa soalan yang saya rasa perlu dibincangkan lah. Kuis pertama okey. Yang tadi ada yang mau tanya. Okey kan? Sekejap, ada suara ketiga yang saya tak pernah dengar. Siapa tu? Sekejap okey, Aziz. Okey. Ingat takut bapa ke siapa kan? Okey. Kuis yang kedua ada 20 soalan. Tapi ada satu jawapan tu dia ada satu soalan tu dia ada 2 jawapan lah. Gitu. Sebelum saya bincang ni, saya go through satu-satu. Ada yang kamu mau tanya secara spesifik soalan mana antara 20 tu yang perlu dibincangkan dulu. Kalau kamu tanya begitu lagi cepatlah kita. Soalan 3 sama 4. Okey, tengok soalan nombor 3. Ini kah? Yang ni kan? Okey, yang ni. Kecerunan garis lurus dalam raja. Okey, sekarang ni kita mau kira kecerunan garis lurus. Kecerunan.
Kamu ingat kalau dia condong ke kiri macam ni, kecurunan jawapan akhirnya mesti negatif. Jadi jawapan yang positif kita awal-awal reject sudahlah. Ingat kalau dia condong ke kiri, maksud saya kalau kamu tengok di Google Meet ni, kamu nampak dia condong ke kanan kan? Tapi kalau dalam buku teks kamu tu, maksud saya condong ke kiri tu, saya tak boleh lah. Macam mana saya nak buat dia supaya flip ni ya? Saya fikir sekejap. Kalau kamu tengok Google Meet ni, dia condong ke kanan ni. Kalau saya flip gambar tu, buku teks muka surat berapa? Siapa ada jumpa? Yang diterangkan condong negatif, condong positif. Okey, kamu cuba tengok. Muka surat 196 yang tadi lah. Cuba tengok. Kamu tengok dekat gambar muka orang warna kuning tu. Nampak? Kan ada muka orang. Dia mata dia tu, kalau sebelah kiri mata dia tu tanda tambah. Tambah tu maksudnya kecurunan dia condong ke kanan. Macam tu. Maksudnya jawapannya positif. Kalau mata dia sebelah kiri, mata sebelah kiri tanda negatif kan. Mata sebelah kiri tanda negatif, maknanya condong dia ke kiri. Saya tak tahu macam mana. Nanti saya belajar juga macam mana mau kasih flip benda lah ni. Transform kali kan. Kasih flip horizontal. Macam ni. Nampak? Condong ke kiri kan. Tu maksud condong ke kiri. Jadi jawapan akhir dia mesti negatif. Saya kena ubah balik lah dia punya setting dia ni. Jadi jawapan yang positif kita reject awal-awal lagi. Flip horizontal. Okay. Jap. Kamu nampak? Cuba kamu screenshot je apa yang kamu nampak pada phone kamu tu. Saya mau tengok WhatsApp saya. Kalau sekarang ni, cuba screenshot dulu apa yang kamu nampak. Condong kiri ke condong kanan? Takut nanti ada yang pening. Yang ni saya belum flip lagi Nanti saya flip horizontal tu, kita tengok apa perubahan dia. Siapa-siapa je WhatsApp saya. Si Dennis lah. Sebab nanti takut ada yang pening. Apa maksud condong kiri ni cikgu? Cikgu ni pelik-pelik saja. Okey, maknanya betul sudah. Okey, jadi saya tak payah flip. Rupanya saya punya screen di PC ni yang flip. Kamu punya screen okey. Okey, maknanya tak ada masalah. Si Hafiz dekat siapa tadi? Betul lah. Okey, jadi betul lah. Jadi yang ni saya belum flipkan screen ni. Jadi betul lah kamu punya paparan tu. Ini maksudnya condong ke kiri. Bila condong ke kiri, tengok gambar rajah buku teks tu, muka orang tu mata dia yang mata tanda tolak tu. Jadi tanda negatif. Maknanya jawapan akhir dia mesti ada negatif di depan. Jadi dalam soalan ni bonus lah. Kita tahu sudah jawapannya D. Jadi macam mana mau dapat D 7 di atas 12 di bawah? Tengok rumus dia. Rumus dia kita mau cari kecurunan. Tengok rumus kecurunan. Kalau ada dibagi pintasan, maknanya ada dibagi paksi Y, ada dibagi paksi X. Lepas tu ada garisan yang memintas, memotong pada nombor di sini dan pada nombor di sini. Ada nombor dia. Jadi di situ kita akan guna rumus kecurunan yang ada perkataan pintasan. Okay, ada perkataan pintasan. Jadi rumus dia, kalau saya tulis, kamu guna kecurunan dalam matematik, simbol kecurunan huruf M. M. Okay, kecurunan sama dengan yang ada rumus negatif pintasan. Nampak kan? Harap-harap boleh nampak. Negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okey, negatif pintasan Y, pintasan X. Pintas-pintas tu maksudnya nilai yang memotong lah pada paksi Y dan pada paksi X. Jadi pada paksi Y nilainya 7. Okey, jadi di sini saya akan gantikan ni, saya ganti dengan 7. Jangan lupa negatif tu dalam rumus dia. Jangan kamu padam pula. Jangan lupa ada negatif, dia memang dalam rumus dia ada negatif. Pintasan X dia adalah nilai pada paksi X, iaitu nombor
12. Jadi 12. Bermaksud M sama dengan negatif 7/12. Nah, macam tu. Okey. Rumus kecerunan ada 3. Kalau kamu tengok buku teks, ada maklum lah. Kalau kamu tengok buku teks, ada 3 rumus kecerunan. Buka muka surat 204, paling belakang bab 10. 204, dia punya kesimpulan dia ada di sana. Ada 3 rumus kecerunan. Jadi macam mana mau guna? Yang mana satu perlu guna? Tengok pada soalan itu macam mana. Kalau soalan itu macam sekarang ni, dia bagi nilai pintasan. Kalau saya kasih besarkan ni, nilai pintasan Y ada, nilai pintasan X ada, maka kita akan guna rumus yang ada perkataan pintasan. Boleh? Okey. Jadi bergantung kepada soalan. Tujuan dia sama saja, mencari kecerunan, cuma dia bergantung kepada jenis soalan tu macam mana. Yang mana satu perlu guna rumus kecerunan. Ada 3 tu rumus kecerunan. Okey. Jadi soalan nombor 3 settle. Jawapannya adalah daun D. Kuatnya bunyi. Okey, nombor apa lagi tadi? Okey, nombor 4. Okey, soalan dia apa? Nyatakan kecerunan dan pintasan Y. Ada 2 soalan dalam satu ayat tu. Nyatakan kecerunan dan pintasan Y. Okey, mula-mula kita cari kecerunan dulu. Okey, kecerunan. Kecerunan ada, okey, sekarang ni dia bagi dalam bentuk titik koordinat. Maknanya titik koordinat maksudnya ada X, ada Y. Ada X, ada Y. Ada 2 titik kan? Di sini ada 2 kurungan, 2 titik ni maksudnya ini titik pertama, ini titik kedua. Ini X1, Y1. Ini X2, Y2. Jadi maksudnya kita guna rumus yang macam mana? Rumus yang mana satu pada muka surat 204 tu? Tengah-tengah kah, rumus kiri kah, rumus sebelah kanan? Sebelah kanan ke tengah-tengah ke kiri? Rumus mana yang ada dia tulis 1 dan 2? Maksudnya ada X1, Y1, X2, Y2. Jadi rumus yang tengah-tengah. Okey, jadi itu adalah cara kita tekaklah rumus mana mau guna. Sebab dia bagi dalam bentuk koordinat, dia tak bagi dalam bentuk pintasan. Kan, dia bagi dalam bentuk koordinat. Koordinat tu maksudnya ada X, ada Y. Ada X, ada Y. Maknanya ini titik pertama, ini titik kedua. Ada 2 titik. Dia ada nombor 1, dia ada nombor 2. Maka kita guna rumus yang tengah-tengah. Okey. Jadi cara dia, ini senang je. Kita masuk saja dalam rumus dia. Okey, soalan mencari kecerunan. Jadi M sama dengan, kita guna Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Y2 kita, okey, mula-mula kita tetapkan dulu. Kita mau 08 tu titik yang kedua ke titik yang pertama? Terpulang pada kamu lah. Kalau saya pilih 08 tu titik pertama. Jadi saya labelkan di sini 0 itu sebagai X1. Tarik tepi sikit lah ni. Okey. Jadi 8 tu adalah Y1. Jadi pastikan X1, Y1. Bukan X1, Y2. Maksudnya itu baru titik pertama. Okey, titik kedua negatif 5,0. Jadi titik kedua kita, saya sebut kedua. Maksudnya mesti nombor 2 lah ada di situ. Jadi sini X2, maknanya negatif 5 tu X2. 0 tu adalah Y2. Tetapkan dulu mana satu Y1, X1, mana satu Y2, X2. Okey, jadi lepas kamu tetapkan macam tu, tak ada masalah lah. Kita masukkan saja dalam rumus. Ini Y2 tolak Y1.
Y2 tolak Y1, maksudnya kosong ni tolak dengan 8. Ikut je lah dia punya cara kamu tulis tu, kamu ikut sajalah, layan sajalah lepas tu. Jadi kosong tolak 5, kosong tolak 8. Okay, per X2, okay ni X2 tolak X1. Okay, X2 dia tadi kamu label di sini. Jadi negatif 5 tolak dengan kosong. Pastikan betul dia punya, kamu punya nilai masukkan tu betul. Kalau salah di sini, salah ni semua. Jawapannya jadi lain lah. Okay. Jadi di sini kosong tolak 8, negatif 8. Guna jari je. Ataupun guna, kamu congak saja. Okay, negatif 8. Per dengan, okay, di bawah negatif 5 tolak kosong. Kosong tak ada apa-apa, jadi tinggal negatif 5 je lah. Okay, negatif jumpa, dia akan jadi positif. Maka jawapan dia adalah 8/5. Okay, 8/5. Ini adalah kecurunan. Okay, setakat ini ada mau tanya ke ni? Okay, kecurunan dia dapat sudah. Kecurunan dia 8/5. Jadi soalan kedua dalam ayat dia tu, dia tanya nyatakan pintasan Y. Pintasan Y senang sahaja. Cari sahaja di mana garisan itu kena pada paksi Y. Ini paksi Y. Garisan itu yang ini. Jadi dia langgar di situ. Dia sudah bagi 0,8. Maksudnya nilai pintasan Y adalah 8. Adalah 8. 0,8 maksudnya nilai pada di sini titik persilangan tu adalah 8. Jadi jawapannya yang tadi 8/5 dengan 8. Kuat dengan ni. Okey. Boleh? Okey, yang lain kalau boleh hands up. Kalau boleh, kalau tak boleh, kalau tak hands up maksudnya tak boleh. Yang tak respon, maksud saya yang tak respon tu. Aziz okey. Okey Malina? Okey, Okey, jadi itu adalah soalan jenis itulah. Okey. Okey, nombor apa lagi? Ada nombor-nombor yang 17. Mesti yang hujung-hujung tu kan. Okay, hujung-hujung lah. Ni, kejap. Sebelum terlupa, yang ni, soalan yang ini senang je. Kamu tengok saja mana-mana kecurunan. Kalau cerun maksudnya dia seolah-olah kamu mendaki gunung lah. Kalau cerun maksudnya susah mau daki gunung. Jadi kamu anggap saja garisan itu sebagai bukit ataupun gunung. Okey. Okey, nombor 17. Tengok nombor 17. Nombor 17 dia merentas bab tingkatan 1 juga. Ya kan ni? Tidak, ini tingkatan 2 Okey, soalan dia, kalau saya lukis, ni lukislah. Okey, kita ada jambatan gantung. Ini sudut dikata berserenjam, maksudnya sudut tegak lah. Okey, sudut tegak begitu. Ini P, ini Q, di sini R dan di sini S. Okey, dia kata PQ, kecurunan PQ. Dia kata kecurunan PQ, maknanya M. Kecurunan PQ, M lah. M sama dengan 0.8. Dia bagi sudah kecurunan PQ. Yang ini ni. Dia bagi sudah Kita tak cari, dia bagi sudah awal-awal. Apa lagi dia bagi? QS 80. Jadi QS ni panjang ni, QS ni 80. Okey. Apa lagi? RS. Okey, RS dia bagi 30. Oh, saya tertekan jawapan dia.
Okey, RS30. Inilah RS30. Okey, jadi soalan dia hitung panjang PR. PR. Okey, dia tengok mana PR. Oh, dia mahu yang ni. Yang saya warnakan hitam ni. Dia mahu yang ni. Okey, yang ni dia mahu. PR. Jadi untuk kita tengok kita ada satu garisan yang ada kecurunan 0.8. Lepas tu dia bagi yang jarak, ini dia panggil jarak apa? Mencancangkan mengufuk yang ni. Mencacang tu menegak macam ni. Mengufuk, mendatar ataupun mengufuk samalah. Dalam bahasa Inggeris senang sikit, horizontal. Senang je. Kalau dalam bahasa Inggeris perkataan dia satu je, horizontal. Maknanya yang mendatar gini. Kalau bahasa Melayu dia kadang-kadang mengufuk, kadang-kadang dia panggil mendatar. Okey. Jadi ini adalah mengufuk. Yang ini QR ini adalah menegak, mencancang, menegak. Warna kuning tu. Jadi sekarang ni kita boleh cari, kita ada kecurunan PQ. QR ini kita boleh cari duluan. Kalau semua ini 80, di sini 30, jadi bakinya tu berapa? Okey, 50. First step kita dapat dulu yang di situ. Jadi sekarang kita ada mencancang, kita ada mengufuk, tidak ada. Tapi kecurunan dia ada. Bermaksud kita boleh pakai rumus yang mana satu untuk cari jarak mengufuk. Kita tengok perkataan dalam rumus yang ada perkataan mengufuk. Jadi rumus yang mana satu kena guna? Rumus yang pertama, yang kiri sekali tu, dalam muka surat 204. Jadi kita tengok M sama dengan jarak, saya buat ringkas lah. Jarak mencancang. Tadi cakap mau ringkas, panjang juga tulis. Bagi dengan jarak mengufuk. Pakai rumus tu. Kecurunan M tu ada, dia bagi sudah. M dia 0.8. Ni dia bagi. Jadi masukkan je lah, ganti je. Sama dengan jarak mencancang tadi adalah warna kuning tadi tu. Ni 50. Jadi 50 di atas. Per mengufuk tak tahu. Jadi saya labelkan apa-apalah, ataupun labelkan sejak dengan huruf X ke apa-apa huruf lah. Jadi sekarang kita mau cari X. Jadi kita kena pindahkan macam biasalah kita buat macam mana kita mau selesaikan X. Kalau saya pindahkan dulu X ke sebelah kiri. Sebab yang ni kan per maksudnya bahagi. Kalau kita pindahkan X ke kiri jadi darab lah. Jadi di sini lebih mudah, kita buat dulu 8 ataupun 0.8 darab dengan X sama dengan 50. Maka kita mahu cari X, bermaksud kita kena pindahkan 0.8 ke sebelah kanan. Jadi 50. Kalau kita pindahkan, dia operasi dia apa? Darab ke bahagi. Ni asalnya darab ni. Kalau kita bawa ke sana jadi bahagi. Ni dia kena lawan dia lah, lawan dia bahagi. Jadi 50 bahagi 0.8. Dalam kalkulator kamu dia akan dapat 60.5 kan, 62.5. Kalau siapa sudah expert daripada sini, dia tak payah buat step yang macam saya buat tu. Bila dia nampak macam ni je, dalam kepala dia tu tak payah fikir panjang-panjang. Kalau siapa sudah expert, dia terus tulis X sama dengan, kamu bahagikan je 50 bahagi dengan 0.8. Ni kalau kamu sudah mahir banyak buat latihan, terus kamu tulis, tahu sudah. Oh, kalau mau cari X mesti 50 di atas bahagi dengan sebelah kiri tu. Dapat tulis jawapan yang inilah. Tapi kalau belum mahir, kamu buatlah macam saya buat tu.
buat satu-satu. Pindahkan dulu. Pindahkan balik nombor yang tu. Gitu. Jadi 2 kali pindah. Okey, boleh. Jadi X kita tu, mana X kita ni? Oh, inilah yang PR itu, yang jarak mengufuk itu, sinilah PR ni. Jadi saya labelkan X lah. Kamu boleh guna aja huruf PR itu sebagai X tu, sebagai ganti X. Jadi itu sekadar simbol lah. Yang penting kita faham di mana PR itu. Okey, jadi soalan ini nampak macam complicated, tapi dia sebenarnya dia menggunakan rumus keturunan sahaja. Okey, ada lagi soalan lain? 8 mesti yang belakang-belakang. Tanya depan-depan sana. Okey, 18. Okey, soalan 18. Diberi keturunan. Saya kasih zoom dulu. Okey, diberi keturunan garis lurus AB 1.5. Macam tadilah, dia bagi keturunan siap-siap. 1.5. Cari nilai K. Okey, bila nampak soalan keturunan dan ada gambar macam ni kan, dalam kepala kamu ataupun dalam otak kamu, apa rumus yang mana satu yang kamu akan pakai dulu? Dalam muka surat 204 tu ada 3 rumus keturunan. Kalau kamu tengok saja macam ni gambar dia ada nilai pintasan di sini, ada nilai pintasan di sini. Dalam kepala kamu mesti pakai rumus yang mana satu? Yang ketiga, yang paling kanan, yang ada perkataan pintasan. Bila kamu pandai teka rumus mana, makin mudahlah kamu punya step lah. Okey. Jadi di sini saya akan pakai rumus yang ketiga. Kita tengok macam mana rumus ketiga. Okey, rumus ketiga dia kata M sama dengan negatif. Ada negatif rumus yang ketiga tu. Okey, pintasan negatif pintasan Y. Sebelum terlupa, tanda negatif yang ni bukan tanda negatif tu, dia sekadar simbol lah. Simbol kalau macam tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga kan ada tanda dash tu, kedua kan. Jadi itu sekadar simbol dalam bahasa lah, dalam bahasa Melayu. Okey, negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan pintanas pula. Itu pintandas, pintasan X. Okey. Jadi di sini keturunan dia 1.5. M dia tu ada dia bagi sudah 1.5 tadi. Sama dengan negatif, salin dulu sebab itu dari rumus dia. Okey, pintasan Y kita di sini. Di bawah ni paksi Y. Tengok paksi Y ada nilai ke pada yang garisan yang dipintas itu? Kalau ada, maka kita tulis negatif 9. Jadi kena ingat di situ ada 2 negatif. Satu negatif daripada rumus ni. Satu lagi negatif itu daripada soalan dia. Jadi jangan keliru. Jangan pula buat satu saja. Ada 2 lah. Jadi di bawah nanti per. Okey. Pintasan X dia ada berapa nilai dia bagi dalam gambar tu? Berapa nilai ni? K kan? K kan? Jadi tulislah K. Cikgu, itu bukan nilai cikgu, itu huruf. Tak apa, tulis dulu. Yang dalam matematik, apa yang kamu nampak, tulis dulu. Jangan fikir, cikgu ni betul ke tak betul ni. Maksudnya, tulis dulu apa yang kamu nampak dalam soalan. Okey, bila dapat macam ni, kita rujuk soalan dia balik. Cari nilai K. Patutlah dia suruh tulis K. Sebab nanti kamu kena cari K itu apa. Jadi tak salah lah kita punya step tu. Okey, jadi di sini kamu nampak negatif-negatif bila bertemu dia akan jadi positif kan. Jadi saya tak payah lagi tulis negatif tu 2 kali, dia sudah jadi positif sudah. Jadi 9 per K sama dengan 1.5. Ni kamu nampak. Macam tadi kamu nampak. Oh, ini kan kaedah paling simple. Kita buat macam mana tadi? K
Sama dengan tukar sejak posisi dia. Jadi K duduk di kiri, di sebelah kanan dia tulis apa? 9 per 1.5. Jangan terbalik pula. Kalau terbalik salah lah. Kalau di atas, di bawah tu bertukar, kamu terbalikkan, salah lah. Jadi di sini kira-kira kita dapat negatif, betul kan negatif 6? 6. Pertama sekali kamu kena ingat kalau K tu kita cek. Kalau dapat negatif 6, kita tengok dulu. K tu berada, ini nilai paksi X, ini kan kosong. Ke kanan mana ada nilai negatif kan? Kalau pada Satah Kartes yang kamu belajar sebelum ni, Satah Kartes, nombor di sebelah sini dia lepas kosong, nombor 1, nombor 2, nombor 3, 4, 5. Kalau ke kiri baru dia negatif. Jadi K ni di sebelah kanan. Bila K sebelah kanan, jawapan akhir kamu mesti kamu cek yang positif dulu. Kalau yang negatif awal-awal lagi kita out, salah. Jadi sama ada 2 ataupun 6. Okay, jadi kita kena cek juga jawapan kita tu. Kalau ada negatif, maksudnya jawapan kita salah. Mungkin ada salah di mana-mana dalam step kita. Inilah yang saya kata tadi, mungkin di sini. Okay, yang tanda negatif tu. Okay, jadi di sini jawapannya adalah cica. Okay. Boleh? Soalan nombor 18. Yang lain, orang lain? Ahli-ahli lain? Boleh kan? Okay, jadi nombor 18 settle. Apa lagi nombor yang perlu dibincangkan? 19 kan? Okay, 19. Ini soalan buku teks. Kalau tak silap saya, soalan buku teks ni. Kalau ada ubah pun saya ubah sikit lah. Muka sudah, ya betul, 203. Padahal soalan lain pun ada banyak je soalan buku teks tu, kalau kamu perasan lah. Okay, dia bagi gambar atap. Okay, bumbung. Jika ketinggian bumbung adalah 10 meter, kena faham dulu istilah ayat dia tu. Ketinggian bumbung maksudnya ketinggian menegak. Jadi gambar dia tu, kalau saya lukis balik, ini segitiga bumbung tu. Ini bumbung dia. Macam ni kan. Jadi ketinggian menegak dia tu, ini bumbung dia. Okay, ketinggian menegak tu yang ni. Ni 10. Yang lebar dia, tapak dia di sini tu 15. Yang di sini 21. Okay, kena faham dulu apa maksud, apa gambaran dia, macam mana. Kita lukis dulu. Okay, apa lagi dia tanya? Hitung kecerunan bumbung. Okay, sekarang kita tengok kecerunan. Kita mau kira kecerunan bumbung. Maksudnya kecerunan yang inilah. Kecerunan dia ni, berapa kecerunan dia? Kecerunan kiri kanan sama saja. Biasanya kalau bumbung dia samalah, biasanya samalah, gambar pun macam sama nampak dia. Jadi kita anggap sama kiri dan kanan kecerunan. Okey. Jadi jawapan dia, maknanya soalan itu merujuk kepada salah, saya tertekan pula. Okey, jawapan itu kalau kamu perasan, jawapan semuanya nilainya positif. Maksudnya bumbung itu merujuk kepada bumbung sebelah kiri ke bumbung sebelah kanan? Kanan ke kiri? Cek balik, ingat balik. Sebelah kiri. Ingat, kalau garisan macam ni baru nilainya positif. Kalau garisan macam ni condong ke kiri, itu jawapannya negatif. Jadi jawapan kita semua positif. Maksudnya soalan itu merujuk kepada kecerunan sebelah kiri yang ini. Okey. Jadi kita ada segitiga. Kalau saya zoomkan lagi, saya buat balik lukisan besar-besar. Yang ini 10. Maknanya bumbung itu kamu potong 2 supaya dia nampak segitiga dia tu.
Kita sekarang ni kita fokus mau cari yang ini. Kuning tu, warna kuning yang ni sebelah kiri ni. Yang ni lah kuning ni. Jadi kita lukis segitiga terus. Okey, 10 ada. Yang di sini 15 ni dia jadi macam mana? Kalau di sini jadi berapa sudah? Macam mana kamu dapat 7.5? Bahagi 2. Jadi sekarang kita sudah nampak dia punya gambaran. Oh, kecerunan di sini dia mesti segitiga yang separuh ni. Jadi 15 tu kita potong 2. Maknanya di sini dapat 7.5. Macam tu. 7.5. Kamu buatlah di sini step dia. 15 bahagi 2 sama dengan 7.5. Contohlah di mana-mana, di sebelah kanan, kiri, mana-mana lah. Ada step dia lah. Okey, sekarang ada masalah kan lagi ni. Kita ada sudah mencancang. Kita ada sudah mengufuk. Jadi rumus yang mana satu? Ada mencancang, ada mengufuk. Maka kita guna rumus yang satu. Rumus yang pertama. Selesailah masalah dia. Jadi kamu buatlah M sama dengan jarak mencancang. Saya tak tulis rumus dia sebab saya rasa kamu boleh ingat sudah. 10 per dengan 7.5. Cekira. Okey. 1.3333 tidak berhabis-habis ni. Jadi kita ambil kepada 2 tempat perpuluhan. Sebab dalam soalan dia mau 2 tempat perpuluhan. Maka 1.33. Kalau dalam kamu di universiti, kamu belajar nanti dia ada simbol macam ni. Simbol ombak tu maksudnya lebih kurang. Sebab kita sudah bundarkan, maka nilainya itu tidak tepat lagi lah. Nilai yang tepat tu yang panjang tu. Bila kamu sudah potong dia kepada 2 tempat perpuluhan sahaja, nilai itu tidak tepat sudah. Maka dia kata di sini simbolnya lebih kurang 1.33. Okey? Tak apa, itu nanti banyak lagi orang belajar simbol-simbol yang menarik lah di universiti. Okay? Jadi soalan yang itu bumbung ni ada masalah. Yang lain ada masalah, tanya kalau ada. Tiada, okay. Yang ini soalan sama, cuma arahan dia berubah sikit. Hitung ukuran panjang permukaan sendeng. Jadi permukaan sendeng tu yang mana satu? Apa maksud permukaan sendeng? Yang miring. Sendeng itu maksudnya miring. Dalam tajuk isi padu bentuk 3 dimensi dulu kita sudah belajar perkataan sendeng. Pada kon pada kon dia ada sendeng, maknanya yang miring. Maksudnya dia tanya yang inilah. Tadi kita kira kecerunan kan? Sekarang dia tanya ukuran dia, maksudnya panjang dia. Sekarang dia tanya berapakah panjang ini? Berapakah panjang dia? Panjang dengan kecerunan lain. Jangan salah faham. Kecerunan tu tahap dia cerun tu. Tahap kecerunan dia. Kalau panjang, dia punya jarak dia. Panjang dia. Okey. Jadi yang ini, kita ingat balik tingkatan berapa. Siapa tahu ni? Kita sudah belajar ni dulu. Teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Tak ingat eja dia macam mana. Harap-harap betul lah. Pythagoras. Kamu cek balik lah di internet ejaan itu. Saya tak berapa ingat. Teorem Pythagoras. Yang penting kita tahu teorem itu dia ada segitiga A, B, C. Dan segitiga itu mesti berserenjang ataupun bersudut tegak. Okey, 90 darjah. Kalau tak 90 tak boleh guna. Dia mesti ada 90 darjah. Jadi sekarang segitiga kita memang berserenjang. Sebab dia kata dalam soalan tu kita potong bumbung tu kepada 2 kan. Maksudnya dia memang betul-betul 90 darjah lah kalau kita potong 2. Okey. Jadi sekarang senang je kita tengok nilai dia. Okey, A ni adalah 10. B dia adalah 7.5. Tadi ada sudah. Sekarang kita cari C. C itulah panjang dia. Jadi C, rumus dia mengatakan bahawa
C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Ini rumus teorem Pythagoras Ini rumus ni. Jadi kita masukkan saja nilai-nilai dia. C tak ada nilai dia, tinggalkanlah begitu sahaja. Okay, C sama dengan A dia adalah 10 kuasa 2. Okay, A dia 10 tadi. B dia adalah 7.5 kuasa 2. Jadi sekarang kita kira dulu yang ini. Kira dulu. Guna kalkulator kamu. 10 kuasa 2 tambah 7.5 kuasa 2. Okay, kalau tekan kalkulator 10.2 10.2 pula 10 kuasa 2 tambah dengan 7.5 kuasa 2. Jawapan dia .25. Okay, 156.2. Ambil semua sekali. Kalau jawapannya pendek begitu, ambil semua sekali. Jangan pula ambil 156 je. Jadi di sini C. Okay, tadi C kuasa 2. Kita belum ganggu dia punya kuasa 2. Sekarang saya tak mau. Saya mahu C saja. Saya tak mahu kuasa tu. Jadi saya punca kuasa 2. Jadi lawan bagi kuasa 2 adalah punca kuasa 2 156.25. Jadi puncakan dia. Ambil kalkulator kamu tadi tu, tekan saja punca kuasa 2, tekan answer yang tadi sama dengan 12.5. Okey, 12.5. Okey, jadi 12.5 jawapannya adalah daun. Teng. Boleh? Jadi yang soalan lain tu, kalau yang ini, okey, contohnya soalan yang pertama, yang ni kita sudah bincang tadi kan? Sudahkah? Sudah. Belum lagi kan? Tapi saya go terus secara cepat-cepat je lah. Okey, soalan pertama kamu tengok ada gambar rajah dan ada titik. Ada koordinat dia. Dia buat kurungan. Maksudnya kita akan pakai rumus yang mana? Rumus yang tengah-tengah. Yang ada Y2, Y1, X2, X1. Okey. Tengah-tengah. Jadi kamu kena tanda dulu mana satu X1, Y1, mana satu X2, Y2. Macam kita bincang tadi. Jadi kamu ada pilihan sama ada mau ini sebagai titik pertama ataupun mau ini sebagai titik pertama. Okey, ini kamu kira sendirilah jawapan dia nanti. Kamu tengoklah apa jawapan dia bila kamu kira nanti. Okey, soalan begini pun dia tak bagi gambar, cuma dia bagi juga titik. Maksudnya ada kurungan juga ni. Kurungan di sini, kurungan ni. Maksudnya kita pakai rumus yang tengah-tengah juga, sama rumus dia. Walaupun tak bagi gambar, dia bagi dua koordinat. Yang ini sudah bincang tadi. Yang ini sudah. Okey, yang ini macam tadi saya kata kecurunan dia, tengok saja mana satu yang curam. Maka dia paling cerun. Okey, jadi kita tengok sajalah tahap kecurunan dia tu susun pula. Suruh tengok saja yang mana yang paling cerun. Kalau dalam ni mestilah MN paling cerun. Jadi kenyataan dia adalah benar. Jadi kamu ini saya rasa tak ada masalah. Yang ini gambar buku teks tadi, muka surat 196. Okey, soalan ini ada dua jawapan. Bila kamu ingat gambar ni, saya rasa lebih mudah untuk mengingati jenis-jenis kecerunan. Kita ada 1, 2, 3, 4 jenis kecerunan. Jadi mulut tu kosong. Kecurunan macam ni infinity. Kalau garisan condong ke kanan, kecurunan positif. Garisan condong ke kiri, kecurunan negatif. Jadi tujuan dia ni, lukisan ni supaya mengingati satu lagi, menunjukkan hubungan antara kecerunan dengan garis lurus. Maksudnya mengenali mana satu yang positif, mana satu yang negatif, mana satu infinity, mana satu yang kosong. Itu maksud yang D. Jadi ada dua jawapan. Okey, yang ini jarak mengufuk. Dia bagi, ni senang je. Dia suruh kamu teka saja jarak mengufuk. Dalam gambar ni jarak mengufuk adalah 2 lah.
Ni senang je. Dia tak suruh cari kecerunan. Kita mengenal jarak mengufuk saja. Okey, nilai kecerunan. Jadi kita ada gambar segitiga, maka kita ingat balik dia ada segitiga, dia ada mencancang 16, mengufuk 2, maka kita akan guna rumus kecerunan yang ke 1. Kalilah. Betul, yang ke 1. Ada mencancang, ada mengufuk. Okey, 1. Yang ini, ni kita kenal yang tadilah. Kalau kamu ingat gambar raja muka yang warna kuning tadi tu, bulatan kuning tu, muka orang, maka kamu boleh kenal mana satu positif, negatif. Ini saya tak go through, saya rasa benda ni simple lah. Okay? Rasanya di situ je untuk kali ni. Ada soalan tambahan? Ya dah. Okay, Rachel, Amalina dengan GN ada? Tiada Okey, kalau tidak ada, rasanya saya tutup di situlah. Okey, jadi terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.